Dan Alhamdulillah pada pertemuan kita yang lepas, kita dah pun bincang tentang perkara yang dikhususkan untuk ataupun oleh Imam atau riwayat Imam Hafs daripada Asim. Dan insyaAllah malam ni kita nak mula dengan tajuk yang baru. Iaitulah tajuk yang agak bagi saya dia agak payah sebab dia memerlukan banyak sendi-sendi dan juga ilmu-ilmu lain yang menyokong tajuk ni. Tajuk apa tu? Okay, itulah dia tajuk Waqaf dan Ibtida'. Sebab tu saya suka buku Dr. Aiman ni, antara buku yang kira sampai saya tak tidaklah maksudnya belajar malam ni terus pagi esok bangun jadi terus terror, tak. Sekurang-kurangnya bab wakaf ibtidak yang dibentangkan oleh Dr. Aiman dalam buku dia ni sedikit sebanyak membantu kita untuk memahami lebih baik macam mana cara wakaf dan ibtidak yang sebenar. Nah, kata jadi terror tu tak. Sebab ada sendi-sendi lain yang membuatkan kalau kita nak jadi terror, ada benda lain, perkara lain yang kita kena kuasai terlebih dahulu, insyaAllah. Baik. Boleh buka semua orang, buka surat 196. Okey. Semua orang, siapa yang ada buku, kita boleh buka pada muka surat yang ke-196. Okey, kat sini cerita ilmu waqaf dan ibtidak serta faedah mempelajarinya. Baik, pertama penting, sangat penting. Sebelum nak masuk cerita waqaf tidak ni, kita recap balik tentang apa makna tartil. Apabila Imam Sayyidina Ali radhiyallahu anhu ditanya tentang apa makna tartil, orang kita duk terjemah tartil tu baca lambat-lambat. Tartil tu baca lambat-lambat. Dia is not terjemah itu terjemah kita lah. Kita yang rasa begitu. Kita pun tak nak baca dengan orang cerita. Tartil kalau mengikut apa yang difahami oleh Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, katanya pertama tartil itu maknanya tajwidul huruf. Baca Quran tu tajwid, mencantikkan sebutan huruf dengan cara mempelajari makhraj dan sifat huruf. Kemudian katanya lagi wa ma'rifatul wuquf, dan tahu nak berhenti macam mana. Maksudnya berhenti dengan samalah berhenti dan mula tu include dalam tajuk al-wuquf. Itu makna tartil di sisi Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Tak macam kita ingat tartil ni macam lambat-lambat. Sedangkan tartil tu sendiri apa nama merangkumi semua bacaan, hatta baca laju pun kalau kata dia baca dengan tajwid, cantik sebutannya, tahu wakafnya, maka ia juga termasuk dalam kategori tartil. Bukan erti kata tartil ni baca slow-slow, tartil lah tu. Walaupun baca mengarut-ngarut dan sebut huruf pun merepek-repek, lepas tu pula wakaf pun suka hati, tidak pun suka hati, itu baca tartil tu. Tak, bukan macam tu. Tartil artinya baca bagi lawa sebutan, kemudian tahu mana nak berhenti, mana nak mula. Okey, baik. Ia macam saya sebut tadi, merupakan ilmu tentang kaedah nak tahu tempat berhenti. Semangat penting untuk kita tahu. Okey, terutamanya kita bukan orang Arab yang faham, maksudnya yang faham mostly bahasa Arab tu sendiri. Hatta saya pun lah, taklah saya faham semua Quran ni. Ada juga yang saya juga kena nip tu buka terjemahan Al-Quran. Atau saya pun kena ada terjemahan Al-Quran kat rumah. Ataupun kadang-kadang saya juga kena buka terjemahan Al-Quran, tak faham. Jadi bukanlah bererti saya kata tadi terus belajar malam ni terus ditera, tak. Ada banyak benda lain yang kita kena faham juga bersama, insyaAllah. Untuk tahu macam mana nak berhenti dan macam mana nak mula baca Al-Quran Al-Karim, serta apa yang dibenarkan dan apa yang tak dibenarkan. Faedah, mestilah nak jaga nas daripada salah struktur perkataan tu asalnya kita sandarkan dengan betul. Tapi oleh kerana waqaf tak betul ataupun ibtidak tak betul, akhirnya jadi makna jadi celaru dan juga membawa kepada pemahaman yang salah. Tu kata pemahaman yang salah tu lebih berat lah daripada kita duk rasa macam tak apa. Sebab ada setengah orang kan dia dulu belajar. Hatta saya pun pernah belajar benda yang sama. Dulu-dulu kecil-kecil. Ustazah dulu ajar. Kalau you berhenti je sini, you nak mula balik, you ulang balik sikit. Berhenti situ, benar-benar berhenti, ulang balik sikit. Berhenti, ulang balik sikit. Saya tak kata benda tu salah, tetapi kita tengok nanti apa impak dia. Kita tengok sama-sama nanti. Perbuatan begitu, adakah ianya selalu dibenarkan dalam Quran ataupun ia dibenarkan tapi ada kaedah, berkaedah. Okey, baik.
Apa makna waqaf? Pertama, apa makna waqaf? Waqaf ni maksudnya berhenti dengan ambil nafas baru sebab nak teruskan bacaan. Itu makna waqaf. Okey. Makna waqaf adalah bila kita baca, kenalah berhenti. Nafas kita tak boleh panjang macam orang tak macam orang panjang nafas kan. Tak sama. Makin berumur, macam saya pun dulu macam muda, bukan main baca 3 baris tu selamba. Tiba-tiba bila dah masuk 40 ni, baca 1 baris je boleh. Tak boleh pi dah. Rupanya baru tahu. Baru tahu umur makin banyak. Kan, walaupun nampak perut besar tapi tak semestinya perut boleh mengumpul nafas yang banyak. Jadi nak ceritanya, nafas kita takkan sama. Maka kita perlu berhenti dan nak sambung, berhenti dengan syarat masih nak menyambung bacaan. Itu artinya waqaf. Kalau berhenti terus tu maknanya lain. Itu kita belajar semula insya-Allah. Baik. Jadi, waqaf ini terbahagi kepada 3 bahagian. Walaupun kalau ikut sebahagian buku, dia bahagikan kepada 4 bahagian. Tapi, yang satu lagi bahagian tu lebih more on qiraat. Tak apa, kita tak cerita tentang qiraat. Kita cerita tentang waqaf yang kita dah baca sekarang lah. Mengikut waqaf cara kita baca sekarang. Tak, it's not about qiraat sangat. Baik. Pertama, kita ada waqaf. Tengok belah kanan tengok muka surat 196 belah bawah ni. Pertama kita ada waqaf ikhtiyari. Ikhtiar. Artinya kita boleh pilih. Kita sendiri pilih nak waqaf nak dekat mana. Tu ikhtiar. Dia menjadi pilihan kita. Okey. Kedua, kita ada ittirari. Okey, apa makna ittirari? Ittirari ni maksudnya waqaf yang emergency. Emergency terpaksa waqaf. Sebab apa? Macam-macam lah. Tak cukup nafas ke, anak jatuh depan mata ke, air tumpah ke, kena waqaf lah kan, takkan jatuh je lah, esok dia bangun balik. Maksudnya ada emergency lah, orang call ke, nak jawab call ke, emergency maksudnya waqaf lah dulu. Okay. Itu namanya ittirari. Waqaf emergency, terpaksa waqaf. Dan yang ketiga namanya waqaf ikhtibari. Waqaf ikhtibari, waqaf ujian. Maksud ujian ni maksudnya contohnya guru uji student dia. Okey, cuba you waqaf kat situ, I nak dengar. Macam mana bunyi dia? Kan kadang-kadang tu guru biasalah, student sebagai seorang muallim, guru, mudarris, syekh ke contohnya. Dia nak tahu student dia faham tak apa yang dia ajar. Macam contoh sebelum ni kan kita belajar bab nabru kan, contoh bab nabr. Perkataan as-sama. Dia nak tengok. Okey, cuba berhenti dia nak dengar. Baca nabru tak? Dia sama. Maknanya tak lulus kita. Tak lulus lagi kan. Pada hajar dan nabru itu tak baca juga. Okey. Jadi, waqaf yang ketiga ni namanya ikhtibari. Ujian daripada guru kepada pelajar. Baik. Yang keluar hukum hakam untuk kita pelajari sekarang ni hanyalah daripada yang pilihan, yang ikhtiar. Dari situlah ada hukum. Betul, dalam hukum hakam kehidupan seharian pun yang terdatang hukumnya adalah hasil daripada yang kita boleh pilih. Contoh masuk dalam hutan, lapar sangat, kalau tak makan boleh mati. Tiba-tiba yang lalunya balik bayar. Orang kata balik bayar, itu je ada, yang lain tak ada. Jadi mudarat dipanggil apa? Ittirari lah tu, darurat. Boleh lah makan sebab tak ada pilihan. Jadi hukum kata tu terangkat, haram macam mana pun terangkat. Sebab apa? Sebab tak ada pilihan. Yang hukum datang ni apabila ada pilihan. Ada pilihan. Nak makan ayam ke, nak makan daging ke, nak makan balik bayar ke. Tu ada pilihan. Nak minum jus ke, nak minum air kosong ke, nak minum khamar ke, arak ke. Tu ada pilihan. Jadi kerana pilihan tu lah datangnya hukum. Jadi bila kita waqaf untuk berdasarkan pilihan kita, maka di sini kita ada 2 hukum. Pertama, waqaf yang harus. Kedua, waqaf yang tidak harus. Baik. Di bawah harus kita ada 3, di bawah tidak harus kita ada 1. Yang mana harus ni namanya tam, kafi dan hasan. Yang tidak harus adalah namanya qabih. Okey, baik. Apa makna waqaf tam? Kita tengok ada 4 kategori sekarang ni di bawah waqaf yang ikhtiari ni ada 4 kategori. Baik, kita turun 4 lah, senang cerita. Baik, kita nak faham apa makna tam, ta alif mim tam. Okey. Memang ditulis kat situ, boleh baca lah. Saya nak syarah dengan kefahaman saya sendiri. Maksud waqaf tam ni adalah bila kita baca sesuatu cerita daripada Al-Quran, kemudian cerita tu habis kat situ. Cerita tu habis, makna waqaf di situ adalah waqaf tam. Contoh,
Antara kisah yang ada di dalam Al-Quran, kisah Nabi Nuh alaihissalam, contoh. Ada 10 ayat. Cerita Nabi Nuh ni ada 10 ayat. Kita membaca ayat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berhenti je kita pada ayat ke-10 tu, di hujung lah. Maksudnya di hujung ayat tu, ayat ke-10 tu, waqaf di situ maknanya waqaf tam. Dia panggil tam. Waqaf tam. Sebab masuk ayat ke-11, dah cerita Nabi Hud dah. Dah cerita Nabi lain dah. Jadi, habis cerita Nabi Nuh tu, diberi nama waqaf tam. Okay, itu satu. Kalau nak faham lah. Yang kedua, waqaf namanya kafi. Waqaf al-kafi. Baik, apa makna waqaf kafi? Tadi saya kata ada 10 ayat kan? Sudah cerita Nabi Nuh tadi. Jadi, ayat 1 sampai 9, ayat 1 sampai 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, waqaf di setiap ayat tu namanya kafi. Sebab apa? Sebab kita waqaf, dengan arti kata lain, kita masih nak sambung lagi. Tak habis lagi cerita dia, tak habis lagi cerita dia. Masuk ayat 10, baru habis cerita. Maknanya, kalau kata habis ayat 10 tu, nak rokok pun boleh, nak berhenti terus pun boleh, tidak ada masalah. Sebab apa? Sebab cerita dah pun sempurna. Okay? Jadi, antara ayat 1 hingga 9 tu diberi nama waqaf kafi. Okay? Baik. Kemudian kita ada yang ketiga. Namanya waqaf hasan. Apa makna waqaf hasan pula? Okay. Waqaf hasan ni adalah satu ayat. Dalam satu ayat, tak semestinya satu ayat tu kita boleh baca satu nafas semua. Ada mungkin ayat satu ayat tu mungkin panjang. Ada yang mungkin pendek. Jadi yang panjang tu kena berhajat kepada potong-potong, kerat-kerat. Jadi, keratan yang baik pada satu ayat tu dinamakan dengan nama waqaf hasan. Tetapi, kalau potong tu tak elok, potong tu tak cantik, dia bertukar daripada hasan jadi qabih. Tu cerita dia. Jadi hasan ni dia berperang dengan al-qabih. Dalam satu ayat yang kita baca tu, kalau kita berhenti dengan baik, maknanya sempurna, maka waqaf di situ diberi nama hasan. Tetapi kalau waqaf itu tak kena, waqaf tak cantik, maka dia dah jadi nama qabih, waqaf tak elok. Apatah lagi kalau memberi makna yang sebaliknya. Kita nak makna lain, tapi bila kita cara kita berhenti tu menyebabkan dapat makna yang sebaliknya. Okay, baik. Setakat ni boleh faham tak? Faham. Alhamdulillah. Saya guna bahasa yang paling mudah nak faham. Saya pun taklah larat sangat nak bercakap malam ni sebenarnya. Ni gagah ni, gagah ni. Ni bateri pun dah tinggal 2% ni. Okey, baik. Dua kaedah waqaf. Muka surat seterusnya, muka surat 199. Okey, dua kaedah waqaf. Pertama, berhenti pada akhir ayat adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah kalau kita baca juzuk 30 pun, walaupun ayat tu pendek-pendek, contohnya wattini wazzaitun, berhenti. Wa turi sinin, berhenti. Wa hadzal baladil amin, berhenti. So berhenti dalam setiap satu-satu ayat tu merupakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi dia tak sambung ayat antara satu sama lain. Okey, itu sunnah lah. Tapi adakah kalau kita sambung tu, kalau sambung-sambung berdosa ke? Tidaklah berdosa. Janganlah macam tu kan. Ada orang kita ni kadang-kadang kalau dah ni, berdosa tu kan? Berdosa ni selain cerita. Berdosa ni kalau kita memang sengaja nak buat bagi makna salah, itu memang berdosa. Tapi kalau tak tahu, tak perasan, itu tidak mendatangkan dosa. Okay, baik. Kemudian nombor dua katanya apa? Tiada di dalam Al-Quran waqaf yang wajib maupun haram mengikut syarak. Maksudnya, kalau kata waqaf tu tersalah, adakah boleh dikenakan hukuman? Macam hukuman hudud tu contoh. Tak. Kalau begitu, pakai-pakai tak mengaji habislah kita. Pakai-pakai tak mengaji Quran, daripada duduk kena hukuman, baik tak mengaji terus, senang cerita kan. Tak. Cuma, kita sebagai orang yang rajin mengaji ni, maka bagi saya agak penting untuk kita sedikit sebanyak tahu hukum hakam berkaitan dengan waqaf ni. Jangan sampai tu tahap main berhenti je. Tu tak betul. Main berhenti je. Mana rasa nak berhenti. Mana mula-mula. So bagi orang yang selalu mengaji Quran, bagi orang yang nak duduk dalam Quran ni, yang nak menghabiskan masa dengan Al-Quran ni, saya rasa elok kalau dia juga faham kaedah-kaedah ni. Kita dalam buku ni dia taklah tahap macam kita belajar je malam ni, terus 30 juzuk kita tahu macam nak waqaf. Dia hanya memberikan kepada kita mata kail dan juga pancing. Maksudnya kita yang kena nanti berusaha sendiri. Okay? Macam mana kita nak waqaf. Okay. Mungkin ada orang tanya saya, mungkin adalah pernah orang tanya, habis tu, kami ni tak faham bahasa Arab.
Macam mana kita nak faham, nak wakaf dan sebagainya? Okey, saya boleh bagi beberapa poin lah. Okey, pertama, tak boleh nak kuasai tajuk wakaf ni dengan baik, melainkan mesti kena faham bahasa Arab. Ha. Okey, pertamanya tak boleh kuasai dengan baik, maksudnya mestilah kena faham bahasa Arab. Which is mungkin dah terlambat lah. Allah Ustaz, saya ni dah masuk 60 kelas bahasa Arab, semua saya tinggal. 60 lah, banyaknya kelas sampai 60. Kan, saya dulu pun sama juga. Pernah mengajar kelas bahasa Arab. Hari pertama tu datang 30 orang. Oh, saya ketak nak mengajar. Oh, 30 orang datang mengaji ni. Masya Allah, tabarakallah, bagus yang orang yang mengaji. Main minggu depan tinggal 3 orang. Mana lagi 27 orang? Oh, tak tahu lah Ustaz. Ni orang tak jawab call lah. Oh, tak agak call WhatsApp pun tak balas. Ya ke? Tak apalah. Kita tengok minggu depan pula. Main minggu depan saya seorang je. Habis semua syahid. Nauzubillah. Kita orang belajar bahasa Arab ni dia cepat syahid sikit. Jadi mungkin dah terlambat untuk kita nak belajar bahasa Arab. Tapi tak apa. Kita tak payah nak fokus poin pertama ni. Kita boleh pergi ke poin yang seterusnya. Apa dia? Nombor 2, kalau kita tak mampu nak kuasai bahasa Arab, kita boleh ada Quran terjemahan. Kita ada Quran terjemahan. Saya ada beberapa Quran terjemahan di rumah saya ni. Saya nak tengok dalam kalangan ramai-ramai ni, saya akan pilih lah pelajar-pelajar yang selalu participate, selalu tanya soalan, selalu bersemangat, yang mata tak pernah kelip. Mata tak pernah kelip. Boleh gambar ke patung ke kan. Ini sekali kelip sejam terus. Sudah pukul 12 dah. Habis dah Ustaz. Habis dah. Sekali kelip kan. So, yang mana yang semangat sikit tu, kita insya-Allah ada hari penyampaian hadiah nanti saya akan hadiahkan. Saya nak pilih 10 orang. Saya dah pilih 10 orang saya nak bagi hadiah Quran terjemahan yang terbaru cetakan daripada Madinah Munawwarah. Bahasa Melayu bukan bahasa Indonesia, bahasa Melayu. Bagi tahu sekali lagi. Saya pilih 10 orang. Hajar Rosli take note Kumpulan saya tiba-tiba terantuk apa-apa lupa kan. Terantuk. Oh Ustaz hari tu dah janji dah. Okey, saya ingat mana dah tahu aku kata terantuk apa-apa terlupa. Okey, baik. Pilih 10 orang yang nampak bersemangat kita bagi Quran terjemahan bahasa Melayu insya-Allah. Okey. So, tapi kalau dah ada kat rumah tu bukalah, jangan pula saya ni tak boleh mengaji selagi tak dapat Quran Ustaz bagi. Janganlah macam tu. Tunggulah dulu kan. Jadi kalau ada yang bahasa Melayu kat rumah tu bukalah. Baik. Ada pula pengadu. Masalah dah Ustaz, kami nak mengaji tak tengok kiri kanan. Dah lambat. Macam mana nak buat ni? Tak apa. Di dalam industri pula. Di kedai-kedai ada jual Quran wakaf ibtida'. Ada telaga biru, telaga hijau, telaga pelangi semua ada telaga. Telaga macam telaga ada. Jadi boleh beli. Dan saya pun dapat maklumat daripada kawan-kawan kami di JAKIM tu, katanya dah siap dah Al-Quran. Memang akan diterbitkan oleh JAKIM dan memang akan dipasarkan. Quran wakaf ibtida' setakat ni kira daripada kerajaan lah, senang cerita. Kan kerajaan kan ada, semalam saya dengar. Malam tadi kan perasmian Majlis Tilawah Antarabangsa kan. So, PMX kita kata ada nak cetak berapa? 1 juta kan. 1 juta naskah antara dalam banyak tu juga akan dicetak juga Quran wakaf ibtida' ni daripada pihak JAKIM. So kita harap dapat cepatlah supaya kita dapat beli Quran wakaf ibtida' tu. Itu mungkin lebih cepat cara kita nak belajar wakaf ibtida'. Dan kena dah ada Quran macam tu, follow lah dia punya undang-undang ni. Follow lah. Ni kalau dah ada Quran tak follow juga. Follow cara sendiri juga tak betul lah. Okey. So cara keempat ada. Tadi kena faham bahasa Arab, kedua kena tengok terjemahan, ketiga kena beli je Quran yang ada wakaf tidak. Cara keempat tak ada lah, melainkan tak ngaji terus Nah, apa itu? Tak payah ngaji, tak payah tahu wakaf tidak, tak ada ke tidak. Okey, baik. InsyaAllah tengok 199 bawah. Beberapa peringatan. Ini kaedah. Ini antara kaedah yang disarankanlah oleh Dr. Iman. Dia sendiri beri kaedah. Tapi beberapa dalam bab kaedah. Daripada kaedah ni lah yang terjadinya wakaf-wakaf yang ada dalam Quran kita tu. Ada sod lam ya, qaf lam ya, mim, sebagainya tu. Daripada kaedah-kaedah ni terjadinya hukum-hukum ni. Okey, baik. Saya di sini, malangnya Dr. Iman tak bagi contoh. Malangnya dia tak bagi contoh. Okey. Dan saya akan bagi contoh, tapi one shot je. Tak boleh ulang banyak-banyak kali, tak ada masa. Okey. Sejam je kita ada. Okey, baik. Pertama, kata dia, tidak boleh wakaf pada fi'il tanpa fa'il. Maksudnya tak boleh wakaf pada perbuatan tanpa pembuatnya. Contoh, waqala Fir'aun.
Wa qala Fir'aun, telah berkata Fir'aun. Contoh. Berkata tu perbuatan, perkata tu adalah Fir'aun. Jadi tak boleh berhenti pada waqal. Mesti bawa semua. Waqala Fir'aun. Nak berhenti kat depan tu. Jangan berhenti pada antara tengah-tengah tu. Perkata dengan perbuatannya. Okay, itu nombor satu. Nombor dua, tak boleh waqaf pada pembuat tanpa apa yang dibuatnya. Contoh, dalam surah Ali Imran, kata Allah Ta'ala, Hunalika da'a Zakaria rabbahu. Di situ da'a ni berdoa, Zakaria, Nabi Zakaria, rabbahu, akan Tuhannya. Jadi Nabi Zakaria berdoa kepada Tuhan. Jadi tak boleh waqaf pada Zakaria tu. Melainkan kena bawa sekali dengan rabbahu. Kena bawa antara fa'il tu pendoa lah, pendoa. Faham kan? Pendoa ni orang yang berdoa. Jadi kepada siapa dia berdoa? Kena bawa sekali. Iaitulah rabbahu, Tuhannya. Tu antara kaedah. Tak boleh waqaf pada fa'il tanpa maf'ulnya. Okay, baik. Ketiga, tak boleh waqaf pada huruf jar tanpa majrurnya. Contoh, kita ada minal masjidil haram. Contoh, daripada masjidil haram. Kan cerita Isra Mi'raj itu kan? Minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Okay, kita tengok. So, min tu dia panggil harfu jar. Masjidil haram tu dia panggil majrur. Jadi tak boleh waqaf pada min. Mesti bawa sekali. Minal masjidil haram. Tak boleh bertiba-tiba min tu tanpa majrurnya. Okay, baik. Nombor 4, tak boleh waqaf pada mudhaf tanpa mudhafun ilaih. Sama contoh tadi juga. Masjid. Dalam Quran banyak tentang masjid. Tapi ada yang cerita tentang masjid yang disandarkan kepada haram. Iaitulah Masjidil Haram. Kalau kata masjid tu memang ada nama Masjidil Haram, mesti berhenti Masjidil Haram. Tak boleh berhenti pada masjid saja. Tak boleh. Kecuali ayat tu memang sebut tentang masjid je. Kosong, tak ada masjid apa-apa. Masjid je umum. Sekiranya dia selektif dia Masjidil Haram atau Masjidil Aqsa contohnya, mesti kena datangkan dia punya sandaran dia. Masjid apa? Masjidil Haram. Tu tak boleh berhenti pada masjid tanpa al-haramnya. Okay, itu mudhafun ilaih. Okey, katanya lagi, tidak boleh waqaf pada mubtada tanpa khabarnya. Mubtada ni subjek. Apa bendanya? Khabar tu yang menceritakan tentang mubtada tadi. Contohnya macam Allahu Akbar. Allah merupakan subjek. Jadi apa kena cerita tentang subjek tadi? Dipanggil khabar. Itulah Akbar. Maha besar. Tuhan Maha besar. Contohnya Muhammadun Karimun. Contoh Muhammad yang mulia. Yang mulia tu describe kepada Muhammad tadi. Jadi fa'il, mubtada dengan khabar ni seboleh-bolehnya tidak boleh dipisahkan. Jadi kalau kita tengok di dalam Al-Quran, yang lama sikit lah. Yang lama ni maksudnya yang tahun 90-an, 80-an, 90-an. Sebelum tahun 2016, sebelum tahun 2017, 16 macam itulah, tak silap saya. Okay, cetakan sebelum tahun 2016 ni, kebanyakannya masih ada lam alif. Kalau tuan-tuan tengoklah, ada lam alif. Tapi siapa yang beli Quran yang lepas daripada tahun 2016 atau 2017, kebanyakan Quran tu semuanya lam alif semua dah tak ada dah. Lam alif semuanya kebanyakannya dah tak ada. Sebahagian orang jadi bermasalah. Dia beli Quran baru, lepas tu dia pergi join tadarus dekat masjid kat rumah dia. Lepas tu bila dia baca berhenti, kawan-kawan marah, mana boleh berhenti tu? Tu ada lam alif tu, you kena berhenti ya. Tak ada, Quran saya tak ada lam alif lah. Habis Quran kami semua ada lam alif. Dah jadi bercelaru kat situ, kan? Jadi yang yang kebanyakan yang ada lam alif tu merujuk pada ni lah. Waqaf mubtada dan khabar. Waqaf mubtada khabar ni dia merujuk pada kebanyakan lam alif yang ada di dalam Al-Quran. So nak bagi tahu nombor berapa ni? 1, 2, 3, 4, 5. Itu nombor 5 ni, okey, merujuk kepada Quran yang baru ni boleh berhenti pada mubtada. Dah boleh berhenti. Sebab apa? Sebab mubtada khabarnya tadi tu masih memberi makna kepada mubtada. Walaupun kita berhenti, tidak menjadi masalah. Dia taklah macam kalau kita berhenti tu khabar tadi
mendescribe benda lain. Tak. Jadi khabar tu tetap describe dengan mubtada. Walaupun berhenti. That's why lah kebanyakan Quran yang baru ni semua dalam alif. Semua dalam alif. Bukan kata satu dua. Semua tempat-tempat yang ada dalam alif telah pun dihazaf. Okey, baik. Tak boleh waqaf, nombor 6. Tak boleh waqaf pada mausuf tanpa sifatnya. Contoh, apa sifat syaitan? Siapa tahu? Sifat syaitan. Biasanya kalau dalam Quran Tuhan kata apa? Syaitan ni apa? Aduh. Bagus. Aduun. Aduh, mubin. Bagus. Terima kasih. Bagus. Ni selalu baca Quran mesti tahu. Aduun mubin. Aduun tu apa? Aduun tu sifat. Aduun tu sifat. Sifat dia sebagai musuh. Jadi apa yang disifatkan kat atas musuh tadi tu? Mubin. Mubin tu apa? Musuh yang Yang nyata. Jadi sifat nyata tu jelas kat atas musuh tadi tu. Takkan musuh, dia adalah musuh yang ringan. Sebab tak baca mubin tadi tu, dia adalah musuh yang main-main je. Dah, Tuhan tak kata macam tu. Aduwwum mubin. Dia adalah musuh yang nyata. Jadi itu contoh sifat dan mausuf. Okey. Baik. Tak boleh waqaf pada ma'tufun alaih tanpa ma'tuf. Yang ma'tuf ni, kalau nak tengok dia, contohnya macam langit dengan apa? Bumi. Bagus. Solat dan Zakat. Allah dan Rasul. bagus. Bagus. Terima kasih. Orang selalu baca Quran mesti dia tahunya. Halal dan Haram. haram. Amal ma'ruf dan Nahi Mungkar. bukan amal ma'ruf, bukan nangkir ke? Lah. Buatlah awak sikit kan, telena dah. Okey, lagi. Kalau ada muslimin dengan Muslimat. okey, kalau mukminin, Mukminat. mukminah. Bagus. Kalau apa lagi? Selalu okey. Adam dan Hawa. Tak ada dalam Quran. Ada, awak tak adalah, Adam adalah. Okey. Jaranglah cerita tu. Itu cerita orang nak kahwin je. Okey. Laila dan Majnun. Amboi, dalam Majnun tu kan. Ni Ustaz Soleh dan Soleha. Soleh dan Soleha, ambu. Alhamdulillah. Ada ke Soleh Soleha tu? Macam tak ada je. Kejap. Ada ni, tak teringat. Langit dan bumi. Ada. Langit dan bumi dah. Bulan dan bintang. Bulan dan bintang. Sebelum pilihan raya, bulan dan Mata. Ustaz ni politik. tak adalah. Sebelum pilihan raya, bulan dan bintang lah. Lepas pilihan raya pun bulan bintang je. Nanti kau ada Allahu Akbar kan. Apa tu? Takbir. Bulan dan bintang. Bulan dan bintang. Ada satu lagi dia saya teringat ni. Nabi ni, setiap kali Tuhan utuskan Nabi ni, Tuhan kata ada dua benda mesti Tuhan bagi. Ilmu dan apa? Amal. Bukan. Ilmu dan hikmah. Hukman wa ilma. Hukman wa ilma. Dia ada dua. Hukman dan hikmah. Setiap kali Nabi yang Allah Ta'ala angkat jadi Nabi, Allah Ta'ala beritahukan. Wa atainahul hukman wal ilma. Hukman wa ilma. Okey, ada satu lagi paling mudah. Halal dan haram. Halal dan haram. Okey. Tak ada lah. Ada lagi, banyak lagi kalau tengok Al-Quran dia ada pasangan-pasangan ni. So itu yang digelar sebagai ataf dan ma'tuf. Ataf dan ma'tuf. Sebab dalam bahasa Barat dia bahas ataf dan ma'tuf. Okey, baik. Seterusnya, tak boleh waqaf pada sahibul hal tanpa halnya. Sahibul hal ni maksudnya pembuat sesuatu lah tanpa apa yang dibuatnya. Contoh dalam Quran Tuhan kata jangan kamu hampiri solat. Kenapa? Apa halnya? Kena ada lah. Jangan kamu hampiri solat. Sebab satu perkara yang berat kot. Tuhan kata wahai orang yang beriman,
jangan kamu hampiri solat. Mesti orang nak tahu kan, kenapa? Jadi apa halnya? Halnya adalah ketika kamu sedang apa? Uzur. Uzur. Mabuk Ustaz. Orang lelaki tak uzur. Mabuk Ustaz. Mabuk. 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 Lagi kita tengok ada ayat. Berhadas. Mabuk. Dalam Quran dia cerita pasal mabuk. Jangan kamu hampiri solat ketika dalam keadaan mabuk. Mabuk. Okay, baik. Nombor 9, tak boleh wakaf pada bilangan tanpa benda yang dibilang. Contoh. Contoh dalam surah Kahfi kan. Dia kata apa? Walabisu fi kahfihim Ada salasa. Salasamiatin. sini. 300 sinin. Sinin tu tahun. Jangan bukti pada 300 je. 300 apa? Tak tahu. 300 tahun. 300 tu bilangan. Sinin tu benda yang dibilang. Itu contoh. Jangan wakaf pada bilangan tanpa benda yang dibilang. Itu dia panggil adat ma'dud. Adat ma'dud. Dan yang terakhir, Ini sana. 10. macam-macam lah. Ahada asyara kaukaba. 11 bulan, 11 bintang. Okay? Ahada asyara kaukaba. Dalam cerita Nabi Yusuf tu kan. Aku tengok ada 11 bintang sujud kepada aku. Okay, baik. Itu contoh. Baik. Yang terakhir, tak boleh waqaf pada muakkad yang dikuatkan tanpa taukidnya. Okay, ini tak banyak contoh dalam Quran. Contohnya macam Tuhan kata dalam surah Al-Hijr. Saya ingat ayat berapa? Muka surat kedua. Fasajadal malaikatu kulluhum. Telah sujud semua malaikat-malaikat. Ajma'un. Bagus. Tandailah. Ajma'un. Jangan berhenti pada kulluhum. Kulluhum tu ikutkan dah semua dah. Semua malaikat dah sujud dah. Tapi Tuhan tambah sekali lagi. Ajma'un. Secara berjemaah semua. Sujud kepada Nabi Adam. Fasajadal malaikatu kulluhum. Tak boleh berhenti pada kulluhum. Melainkan bawa sekali dengan ajma'un. Benda yang dikuatkan lagi. Ikutkan semua tu dah kuat dah. Tapi bila kata secara berjemaah, lagi kuatlah ayat tu nak ceritanya bahawa semua malaikat sujud kepada Nabi Adam AS. Okey. 10-10 ni boleh faham tak? InsyaAllah. InsyaAllah. Tengok. Dia tak buat contoh. Jadi, kalau lah baca sendiri, jenuh nak mencari. Okay. Baik. Sikit lagi kita nak habiskan insyaAllah. Okey, baik. Antara tanda-tanda wakaf yang ada di dalam mushaf. Okey, baik. Pertama, ada huruf mim ekornya pendek. Sebab ada mim ekor panjang. Jangan salah faham lah. Mim ekor panjang tu iqlab. Yang mim ekor pendek ni nama dia waqaf lazim. Baik. Untuk apa waqaf lazim ni? Waqaf lazim ni, kalau kata kita tak waqaf kat situ, waqaf mesti, wajib waqaf. Okay. So, kalau kita tak waqaf kat situ, makna dia boleh berubah. Makna dia boleh berubah. Okey. Dalam ramai-ramai yang ada belajar malam ni, siapa yang pakai buku cetakan kedua? Maksudnya 2 jilid. Ada tak yang malam ni, yang tengah belajar sekarang ni, yang tengah live ni, ada tak yang pakai buku cetakan kedua? Dia 2 jilid. Kalau cetakan kedua tu dia 2 jilid. Kalau cetakan ketiga ni dia 1 jilid. Yang Ada, saya pakai tu Ustaz. Satu. Ada lagi yang lain? Ada Hayati 1 jilid. Ada Ustaz, 2 jilid, 1 jilid 1. Tu. Dah. Satu. 1 jilid. Kalau 1 jilid tu cetakan ketiga. Saya nak cari yang pakai 2 jilid. 2 jilid Ustaz. Okey, baik. Yang mana yang pakai 2 jilid? Yang mana yang pakai 2 jilid, tolong betulkan. Ada ayat salah dalam contoh ni. Okey, tak apa. Saya baca dulu. Apa contohnya? Contohnya dibuat ke sini. Innama yastajibul ladzina yasma'un. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, sesungguhnya yang akan menjawab dakwah kamu ni wahai Muhammad, alladzina yasma'un, hanyalah orang-orang Yang mendengar. Maksudnya yang minta nak dengar. Sebab apa? Baca Quran ni, orang Arab dulu, bila dia dengar ada Quran, dia akan terbuka hati terus. Antaranya siapa? Umar Al-Khattab. Lepas tu dalam surah Fussilat, Tuhan kata apa? Orang kafir ni sampai tahap kata apa? La tasma'u li hadzal Quran. Jangan dengar Quran langsung. Tutup telinga, ambil baju tutup. Jangan dengar. Kalau terdengar tu terdapat hidayah. Payah kalau macam tu. Macam tu sekali kan. Jadi sampai tahap tu orang kafir ni. So Tuhan kata orang-orang yang akan menjawab dakwah kamu ni adalah orang yang mendengar.
Berhenti kat situ, ada mim. Kemudian apa sambungannya? Wal mauta yab'atsuhumullah. Adapun orang-orang yang mati, Allah Taala akan bangkitkan mereka di akhirat kelak. Macam tu. Apa jadi kalau kita tak berhenti pada yasmaun tadi? Makna dia akan jadi sesungguhnya Mendengar dan yang mati. yang menjawab dakwah kamu ni adalah orang yang mendengar dan adalah orang Dan yang yang mati. Mati. okey. Yang buku jilid 2 tu perkataan mati tu dia terjemah jadi sukun. Nampak tak? Saya tak tahu kerja siapa, sebab kami dah tulis mati dah. Sukun tu tiba-tiba dia tukar jadi sukun. Ada tak? Cuba tengok. Sebab apa? Sebab asalnya ialah huruf petanda sukun tu orang panggil tanda mati kan. Tanda sukun tu tanda mati. Kita dah panggil tanda mati, tanda mati. Jadi dia buat autocorrect, mati tu pun ditukar jadi sukun. So payahlah. Ni ada orang meninggal kat sajian sebelah ni. Oh, tu ada orang sukun kat sajian sebelah. Ada ke ada orang sukun? Siapa kata ada ke orang pakai istilah tu? Saya nak pergi tengok orang sukun ni, nak pergi semayang orang sukun. Ya sukun. Ada. Kau sukun adalah orang sukun tak ada. Okey. Jadi tolong baiki. Yang mana yang ada perkataan sukun tu tukar kepada mati. Jadi kena berhenti. Sama juga dalam surah Yasin tu. Fala yahzunka qawluhum, janganlah kali kata-kata mereka membuatkan kamu sedih. Inna ayat ni sambung ya. Wallah wa fala yahzunka qawluhum inna na'lamu ma yusirruna Sirruna wa ma yu'linu. Sesungguhnya kami tahu apa yang tersembunyi dan apa yang nyata. Jadi sesungguhnya kami tahu tu bukanlah kata-kata orang kafir, tapi kata-kata Allah. Jadi kena berhenti juga dekat situ supaya tidak terkeliru makna kata bukan qauluhum tadi tu, kata-kata mereka tu bukan kata-kata yang tahu nyata dan zahir tadi tu, bukan. Nyata dan terlindung tadi tu. Itu adalah kata-kata Allah Taala. Mesti kena berhenti. Jadi supaya makna tu tidak bercampur antara satu sama lain. Okey, baik. Nombor 2, lam alif. Lam alif ni Quran lama-lama dulu masih ada lah. Quran baru dah tak ada lah. Makna dia kata apa? Tak boleh waqaf. Melainkan macam tadi ni lah. Tak boleh waqaf apa nama? Mubtada dan khabar tadi. Kebanyakannya lam alif ni dia akan duduk pada mubtada khabar. Dia tak buat semua. 10-10 tadi dia tak buat lah 10-10 contoh tu. Dia hanya letak pada mubtada khabar. Contoh ayat pertama surah juzuk 24, wallazi ayat pertama, ayat kedua. Wallazi ja'a bis-sidqi wa saddaqa bih. Dan orang-orang yang wallazi ja'a bis-sidqi, dan dia yang datang dengan kebenaran, wa saddaqa bihi, dan membenarkan kebenaran itu. Apa dia punya jawab dia? Ulaika humul muttaqun. Mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Tu predikat dia lah, menceritakan tentang apa yang berlaku kepada yang wasaddaqa bihi tu. Jadi itu dia panggil mubtada dengan khabar. Kebanyakannya yang mana yang ada lam alif dalam Al-Quran adalah merujuk kepada mubtada khabar ni lah. Jadi siapa-siapa buku Quran mana yang masih ada lam alif ni, tak apalah, boleh terus amalkan. Jadi mana-mana Quran yang dah tak ada lam alif tu pun juga tidak masalah. Tak mau amal pun tidak menjadi masalah. Maknanya tak akan berubah apa-apa. Okey. Yang seterusnya, jim. Jim. Jim ni namanya jaiz, jawaz, waqaf harus. Bukan Jibril Ada orang kata jim tu Jibril, bukan. Waqaf Jibril lain. Waqaf Jibril tak ada tanda dalam Quran. Dan benda tu pun khilaf. Ada khilaf di kalangan qurra. Waqaf Jibril ni. Jadi jim ni waqafnya harus. Harus apa? Harus berhenti, harus sambung. Maksudnya berhenti pun tak apa, sambung pun tak apa. Makna dia tak ubah apa-apa. Tu waqaf yang katakan harus, jim, jawaz. Masih ada. Quran baru pun ada, Quran lama pun masih. Quran lama ada, Quran baru pun masih ada. Okey, baik. Yang seterusnya, qaf lam ya. Orang Arab panggil qili. Qili, waqaf lam ya. Qaf lam ya ni maksudnya apa? Qaf lam ya ni maksudnya waqaf aula. Waqaf lebih baik. Kalau waqaf lebih baik. Tapi kalau kata sambung boleh tak? Boleh, tak ada masalah. Tapi kata waqaf lebih baiklah. Waqaf lebih baik. Sebab apa kadang-kadang tu nak tunjuknya kata bila waqaf tu makna dia lebih kemas. Okey. Lebih kemas waqaf tu kalau kita waqaf di situ. Tapi kalau kata sambung, adakah makna berubah? Tak berubah. Okey, baik. Seterusnya, sad lam ya. Sad lam ya ni dia panggil wasal aula. Sili, wasal aula. Wasal lebih baik. Tapi boleh tak nak waqaf? Boleh waqaf situ tak ada masalah.
Namun wasol lebih baik. Okey. Wasol adalah makna dia lebih nampak kemas dan sebagainya. Okey. Yang terakhir dia panggil waqaf ta'anuq. Waqaf ta'anuq ni waqaf pilihan. Boleh berhenti salah satu. Okey, berdasarkan kita punya talaqi lah. Kadang-kadang syekh kita dia talaqi dengan syekh dia, cara berhenti dia macam ni. Kita ikutlah. Contohnya, zalikal kitabul la raib. Inilah kitab tidak ada keraguan. Boleh, tak ada masalah. Makna dia betul. Fihi hudalil muttaqin, padanya hidayah bagi orang yang bertakwa. Ataupun kalau kata zalikal kitabul la raib fihi, inilah kitab yang tidak ada keraguan padanya. Hudan lil muttaqin, hidayah bagi orang yang bertakwa. Dua-dua makna tak ada masalah, dua-dua makna kena. Cumanya waqaf ta'anuq ni apa? Dia pilih salah satu sahaja. Kalau ada waqaf pada yang pertama, tidak lagi waqaf pada yang kedua. Itu je lah. Kalau ada waqaf pada yang kedua, terus waqaf pada yang kedua. Tak payah waqaf pada yang pertama. Okey, Kalau setakat baca ni. terus boleh tak Ustaz? Kalau tak, dah boleh. Mesti berhenti juga. Iaitu diberhentikan salah satu tempat yang boleh diberhentikan pada satu ayat. So waqaf ta'anuq ni mesti kena waqaf. Salah satu. Okey. Baik. Tadi contoh, saya tak buat contoh yang kata waqaf qabih tadi. Boleh patah balik? Muka surat yang ke 198. Patah balik sekejap. Muka surat 198. Nak tunjuk contoh. Nak tunjuk contoh waqaf ni kenapa jadi qabih. Okey, baik. Dekat bawah tu, muka surat 100. Dekat 198, dekat bawah sekali tu kita tengok contoh. Okey, pertama dia kata apa? Tak boleh waqaf. Alhamdulillahi Rabb. Tak boleh. Sebab apa? Segala puji bagi Allah Tuhan. Jadi seolah-olah macam ada dua pula Tuhan. Tak boleh lah. Makna dia jadi tak cantik. Innallaha la yaghfir. Berhenti situ. Sesungguhnya Allah Ta'ala ni tidak akan mengampunkan. Adakah betul sifat Allah begitu? Tak. Walaupun makna dia macam tak ada salah pun. Memang tak ampun orang yang syirik. Tak, tapi kita tak berhenti di situ sebab kita tak nak orang faham macam Tuhan ni bukan Maha Pengampun. Kita tak nak macam tu, okey? Baik. Yang saya sebut tadi tu ni. Contoh yang nombor 2 ni. Contoh yang baris kedua ni. Wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhallazina amanu, la taqrabus salata wa antum sukara. Berhenti pada la taqrabus salah. Boleh tak? Wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu hampiri solat. Boleh tak berhenti itu? Tak boleh kan? Kalau berhenti juga dekat situ, kalau berhenti juga dekat situ, apa jadi agak-agak? Orang tak solat. Ramai Tak payahlah dance solat lepas ni. Dan Tuhan kata, wahai orang beriman, janganlah kamu hampiri solat. Bukan kata solat, hampir pun jangan. Kan? Jadi, ceritanya tak boleh berhenti pada solat. Ini yang saya kata tadi. Okey. Pernah tak dengar? Tak tahulah. Saya tak mau tuduh siapa-siapa. Ada orang ajar kita, kalau ada waw, tak apa. Berhenti je dekat sebelum waw tu. Nanti kita sambung je. Pernah tak dengar benda tu? Benar. Ya, benar. Benar. Kalau ada tu, samalah dengan macam saya. Nampak? Lepas solat ni ada tak waw? Nampak tak waw? Ada. Ada. Terang-terang waw. Antum. Tapi disuruh ulang Ustaz. Disuruh ulang. Tapi selalu ustaz dia cakap kalau dia berpasangan tak boleh berhenti di satu tempat tu. Dah, ulang pun tak jadi. Sebab kita tak boleh waqaf pun pada solat tu. Bukan cerita nak ulang pada wa'antum tu tak. Bukan nak ulang pada la taqrabu tu. Ulang pun tak boleh. Selagi berhenti pada solat tu memang tak boleh. Berhenti pada solat tu dah memberi makna qabih. Tu nak kata ceritanya, tidak semua waw kita boleh berhenti. Itu yang saya nak bagi, yang tujuan saya nak cerita ni adalah, mungkin ada setengah orang dia dah belajar, nampak waw ni berhenti, nampak waw je berhenti. Tak, it's not necessary. It's not necessary, it's not necessary. Semua tak boleh. Maknanya bukan kata sentiasa. Ada. Okey, saya tak kata semua, tapi ada tempat yang memang boleh dengan waw. Okey, kita tengok Quran tu boleh. Kejap saya buka Quran. Kat mana ayat ni duduk? Ayat ni duduk di surah An-Nisa. Okey. Surah An-Nisa. Mana dia? Ayat berapa tu?
An-Nisa. Kat sini. Muka surat 85. Ni, tengok ayat dia. Ya ayyuhallazina amanu, ayat 43. Ya ayyuhallazina amanu, la taqrabus salata wa antum sukara. Putih sini. Okey, wa antum sukara. Dalam keadaan kamu sedang mabuk. Kalau tak cukup nafas sangatlah. Atau berhenti je, wahai orang-orang yang beriman, terus senang. Ya ayyuhallazina amanu. Wahai orang-orang yang beriman, la taqrabus salata wa antum sukara. Jangan kamu hampiri solat dalam keadaan kamu mabuk. Lebih baik berbanding dengan la taqrabus salah. Jangan berhenti dekat solat ni. Okey? Tengok. Lepas tagtasilu ni nampak ada jim. Nampak tak ada jim? Hatta tagtasilu. Lepas ada waw. Ada waw ni. Nampak? Ada waw. Maksudnya bolehlah mula dengan waw. Bolehlah berhenti sebelum waw. Tapi itu nak kata, tapi bukan semua tempat. Bukan semua tempat kita boleh berhenti sebelum waw. Bukan semua tempat. Ada setengah-setengah tempat tak boleh. Macam ni lah. Kena tahu juga makna. Kena tahu juga makna. Kena tengok juga sepatah dalam terjemahan ataupun biasanya. Tahu juga bahawa dekat sini tak boleh berhenti sebab dia jadi hal. Waw ni dia panggil wawul hal. Wa antum ni wawul hal. Kan tadi nombor 7 ke nombor 6? Saya tak ingat tadi. Keadaan suka. Tak boleh berhenti pada hal tanpa menceritakan siapa yang pembuatnya. Tu kata waw di situ bukan waw dan, bukan waw atof. Okey, baik. Ni contoh lah. Ni contoh yang saya nak kongsi. Okey, baik. Antara contoh yang lain juga. Okey. Sebelum kita ada lagi beberapa minit sebelum kita berhenti. Okay, untuk buku, saya ingat saya nak berhenti kat situ dulu. Okey. Tu nak ceritanya betapa pentingnya waqaf ibtida' ni. Sebab kita memang betul-betul nak jaga ayat ni daripada makna yang salah lah. Contoh ayat surah Nabi Yusuf alaihissalam. Tuhan kata apa? Apa nama? Falamma dhahabu bihi nastabiqu wa tarakna Yusuf 'inda mata'ina fa akalahu dhi'bu. Kan. Cerita dia, bila kami pergi bermain-main, kemudian kami tinggalkan Yusuf dekat barang-barang kami, fa akalahu dhi'bu. Maka serigala makannya. Fa akalahu dhi'bu. Tapi kita pergi berhenti dekat fa'akalah. Ni sambung yang buku tadi tu. Tengok sambung buku tadi tu mana? Kita berhenti dekat fa'akalah. Jadi fa'akalah tu jadi memakannya. Seolah-olah macam musuh tu makan barang-barang ni. Kami tinggalkan Yusuf dekat barang kami, maka Yusuf makan barang-barang tadi. Mana mungkin Yusuf nak makan barang? Jadi makna dia boleh jadi tak elok sebabkan cara berhenti yang salah. Okey, baik. Ini beberapa contoh lah. Ini okey, kita tengok ini contoh berhenti yang tak betul. Ni saya nak tunjuk mula yang tak betul pula. Actually mula tak betul ni kita cerita minggu depan lah nanti atau minggu satu lagi ke contoh. Sajalah nak kongsi sebelum kita berpisah malam ni. Okey. Ya. Contoh kita selama ni okey, saya nak tanya atau kita cuba praktik macam mana yang cara kita belajar sebelum ni. Tengok saya nak bawa satu ayat. Ayat ni kebetulan saya semayang di satu buah masjid. Imam di situ dikatakan hafiz Quran. Kita pun okey lah, bagus hafiz Quran. Kita pun nak dengar orang baca Quran. Tiba-tiba dia baca ayat muka surat 351 ni, surah An-Nur. Dia baca ayat 351 ni, ayat yang ke-19. Ayat 19. Okey, baik. Nampak tak ayat ni? Ayat 19. Okey, dia membaca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina yuhibbuna an tashi'al fahishatu fil ladzina amanu. Dia bunyi tu. Semua orang nampak tak? Nampak. Okey. Siapa nampak tolong saya. Kalaulah kita berada di tempat yang sama macam dia tadi. Dia berhenti pada fil ladzina amanu. Dia berhenti kat sini. Okey. Sekarang ni apa nak buat? Macam mana nak sambung balik ni? Berhenti pada aman. Undur lah. Ulang. Undur. Bagus. Nak undur kat mana? Fil lazim. Kan. Antasyi'al fahishah. Apa? Saya nak dengar. Jangan pula. Tak kisah. Okey, al-ladzi. Bagus. Satu. Okey, dah saya tukar color. Doktor kata al-ladzi. Doktor ke tu? Bukan saya. Oh, bukan. Yuhibbuna. Macam mana doktor? Al-ladzi.
Yuhibbu, alladhi yuhibbuna kan alladhi ni? Yuhibuna an tashi'a. Berarti ni. Okey, lagi? Lagi jawapan lagi? Saya minta. Biar ada 3-4 jawapan. An tashi. Okey, lagi? Fahisyatu. Panjang tu nak ambil yuhibbuna tu. Baik. Yuhibuna. Macam mula baru je. Fil ladzina amanu lahum azabun. Bagus. Tak apa. Bagi je jawapan. Kita tak ada salah, tak ada siapa salah, tak ada siapa betul. Kita nak tengok, saya sendiri nak tahu macam mana tahap kefahaman kita selama ni. Kita nak cek macam mana tahap kefahaman kita selama ni. Okey, sama-sama kita semak. Okey, baik. Akak ada lagi? Ada lagi tak? Tak ada. Okey, baik. Tengok Tengok makna dia. Sekarang ni kita nak tengok makna dia pula. Okey, apa makna dia dari awal? Sesungguhnya orang yang suka Tasyi'a ni maksudnya viral. Tasyi'a ni suka memviralkan kejahatan, fahisyah ni kemungkaran. Menyebarkan kejahatan. Memviralkan kejahatan. Pada orang-orang yang beriman, kemudian lahum azabun alim fid dunya wal akhirah. Bagi mereka azab yang pedih di dunia dan akhirat. Okay, kali kita ketemu di akhirat. Okey, baik. Cuba kita tengok dia berhenti kat sini betul dah. Sesungguhnya orang yang suka menyebarkan kekejian kepada orang yang beriman. Betul dah situ. Okey, bayangkan kalau kita ambil tak kisahlah allazi atau fil ladzina amanu. Tengok apa makna dia jadi. Sesungguhnya orang yang beriman baginya azab yang pedih di dunia dan di akhirat. Betul Ustaz. Nampak? Jadi kena ambil antasyi'a lah. Tu kata tarik balik tu, bukan kata ambil antasyi'a tu. Terus je lah lahum azabun alim fid dunya wal akhirah. Tak payah balik. Oh, tak payah ulang. Tak payah nak ulang-ulang dah. Dah macam kita kontrol dah. Tarik balik baru. Kira jumlah dia lengkap Ustaz yang. Lengkap. Sesungguhnya orang yang suka menyebarkan kekejian pada orang yang beriman, baginya azab yang pedih di dunia dan di akhirat. Lengkap. Mana dia okey? Tak ada masalah. Terus je. Betul. Ini kira jumlah lah ya Ustaz Kira jumlah yang satu jumlah. Kira berhenti tu tidak masalah. Berhenti tu betul. Waqaf di sini hasan. Tetapi ibtidak tu kena ibtidak hasan juga. Jadi macam mana cara nak ibtidak hasan? Terus je lah. Lahum azabun alimu fid dunya wa akhirah. Jadi tengok apa makna dia. Tiba-tiba kalau orang, dan imam yang saya ceritakan tadi tu, memang dia ambil daripada allazina amanu ni. Memang dia ambil allazina amanu lahum azabun alim. Allah. Luluh hati rasa. Azab ni. Luluh hati rasa macam ya Allah. Orang yang beriman pula kena azab ke akhirat. Padahal yang jahat yang menyebarkan kekejian tu betul kena azab. Tiba-tiba bila dia baca jadi orang yang beriman kena azab. Dia tak jadi orang beriman. Taklah jawab itu. Al-fahisyah lah kena azab. Betulnya. Tak tegur ke dia Ustaz? Betul. Tak tegur ke dia? Dia pandai dari kita. Jadi Ustaz tanggung dosa tu. tanggung dosa. Dia baca salah tak betul. Salah Lepas tak solat Ustaz kena tegur ni. Lepas solat lah. Tegur bagi kita pengurusi dia je lah. So nak ceritanya betapa bahayanya kaedah ulang balik tadi. Tapi tidak kata ulang balik tu salah. Saya tak kata ulang balik tu salah. Tetapi bukan semua tempat kita boleh main ulang balik. Sebab jadi gini. Sebab jadi macam ni. Bila kita ulang balik tu membawa makna yang lebih buruk daripada biasa. Okay. So kalau siapa yang duk baca dengan saya selama ni dia boleh faham lah. Saya kata terus. Saya jarang sangat kata ulang balik. Saya terus je. Sebab apa? Sebab terus makna dia lebih baik daripada ulang balik. Kalau kata dalam satu muka surat tu terus saja lebih 10, ulang balik satu je. Tapi tak ada langsung ulang balik. Kebanyakannya terus lebih baik daripada ulang balik. Sebab ulang balik tu tidak kadang-kadang membawa makna dan tak comel tu yang tak cantik. Tapi orang dulu memang banyak ulang Ustaz ya. Itulah saya kata tadi. Moga Allah Subhanahu Wa Taala ampunkanlah orang dulu-dulu. Orang dulu-dulu pun ada jasa lain juga. Ada banyak jasa mengajar kita Quran dan sebagainya. Tapi kita tak nafi. Kemahiran orang dulu-dulu ni dia hanyalah orang kata apa, tok guru kampung dan sebagainya. Sebab tu kita doa Allah Ta'ala ampunkan dosa-dosa mereka dan tempatkan mereka di tempat yang terbaik di sisi Tuhan. Namun kita yang masih hidup ni kena improve sikit lah. Jangan pula kata tak apa.
kita pakai je lah yang orang dulu-dulu punya. Tak boleh macam tu. Kita dah ada kemudahan, kita dah ada peluang dan ruang yang baik untuk belajar ni, kita improve ourselves untuk ke arah yang lebih baik. Jangan berpada ataupun jangan rasa macam, tak apa, saya nak pakai je kereta orang lama-lama. Kita kan semua benda nak improve. Nak naik kereta pun tak nak naik kancil lah sampai berapa tahun. Mesti nak naik kereta elok-elok. Kan? Pakai Tapi Ustaz, nafas tak cukup macam mana Ustaz? Nafasnya tak cukup. yang tu kita masuk kepada tajuk yang kedua nanti. Waqaf idtirari. Kalau nak tanya yang ni Ustaz boleh? Tanya apa tu? Yang tadi, ya ayyuhallazina amanu la taqrabus salata wa antum sukara tu. Katakanlah bila tak cukup nafas dia baca, dia berhenti sampai la taqrabus salah. Lepas tu ambil semula la taqrabus salah wa antum sukara, tak boleh. Kalau kata dia tahu, baik berhenti dekat amanu terus. Betul. Oh. Betul Wahai Ustaz. orang-orang yang beriman, berhenti kat situ tu. Ya ayyuhallazina amanu. La taqrabus salata wa antum sukara. Dah dibuat tu. That's better lah. Patutlah kita belajar bila nak buat jumlah tu kena tahu makna tu lebih penting Ustaz. Tu saya bagi 4 kaedah tadi. 4 ke 3 kaedah tadi. Pertama kena tahu bahasa Arab. Tapi dah terlambat lah kalau kita nak cerita bahasa Arab ni. Tak apa. Tunggu kat terjemahan. Tak boleh juga. Beli Quran yang ada memang wakaf ibtidak. Dan saya tengok banyak macam-macam produk, macam-macam di pasaran ada banyak. Dan yang akan keluar nanti pun kerjaan Jakim pun akan keluarkan satu lagi pula. Lagi baik antara yang lain lah. Kira yang terbaik lah sekarang ni. Kalau kata tak boleh juga yang tu. Tak tahulah. Jadi boleh InsyaAllah Ustaz. Tapi saya dengar cerita ada satu kelas tu memang dia buka kelas untuk wakaf ibtidak, baca dari juzuk awal sampai juzuk 30. Bagus kira nak belajar wakaf ibtidak je. Dan kalau boleh tanda terus jangan ponting kelas. Ponting satu kelas habis karut. Ustaz buatlah Ustaz. Allah. Tunggu saya kurus dulu boleh. InsyaAllah lepas tajwid ni boleh lah tu. Tunggu saya kurus dulu. Kat mana kelas tu Ustaz? Tahu ada siapa cerita baru ni. Dia hari Sabtu tengah hari, hari Sabtu pagi kan. Ustaz buat kelas ni Ustaz kurus lah. Buat kelas tu kurus Alhamdulillah. Kurus. Alhamdulillah. Boleh juga macam tu kan. Bagus juga kan. Lepas kelas tadi. Tak apa, cadangan tu kita terima je. Buat tak buat. Fikirkan ni Ustaz ya. Buat tak buat belum tentu. Okey, ala kulli hal. Betul saya kata tadi, bab wakaf ibtidak ni nampak ringan tetapi sebenarnya impak sebalik wakaf ibtidak ni jauh lebih penting daripada kita pandang selama ni. Tapi jangan pula kerana kita tak mahir wakaf ibtidak menyebabkan kita give up dan kita tak mau mengaji dah. Jangan macam tu. Okey, dan penting kita kena cabar diri sendiri. Kita nak faham dari lepas ni kita nak baca Quran lebih baik. Bukan sahaja lebih baik dari sudut bacaan. Ada orang, bagus, bacaan dia, sebutan dia cantik, elok, Allah, Masya Allah, Tabarakallah, macam Arab. Tapi wakafnya tak macam Arab lah. Wakafnya merepek-repek lah. Jadi pun tak betul juga. Pun tak cantik, pun tak elok juga macam tu. Jadi kita nak, macam orang Arab sendiri. Wakaf memang terror lah. Memang bahasa dia kan. Memang dia terror lah wakaf. Tapi baca tak cantik lah. Dia baca macam baca buku lah. So tak boleh macam tu juga. Okay. So dua-dua kena ada kombinasi antara kedua-duanya. Baca Quran cantik, sebab tu buku ni dibagi dua bahagian. Pertama tajwid huruf dulu, mencantikkan sebutan huruf. Dah tajwidul huruf, baru dah cerita pasal wa ma'rifatul wuquf. Tahu nak mula, tahu nak berhenti. Allahu ta'ala alam. Jumpa lagi minggu hadapan insya-Allah. Ala kulli hal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i was mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al illahumma fina wa la yattabi'una shaqiyyan wa la matrudan wa la mahruma. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih banyak-banyak, minta maaf salah-salah bahasa kasar dan sebagainya. Okey, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.